Itu yang turun ayat Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil itu ayat Allah SWT hantar tayran ababil mengalahkan tentera bergajah. Tarmihim bihajaratin min sijil. Burung itulah lontar dengan batu daripada neraka yang bila jatuh macam bom. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka tentera Abraha dan tentera bergajah tadi, dia berubah-ubah badannya macam daun yang diranggut oleh binatang. Kan daun pokok kalau diranggut binatang kan dia habis. Macam itulah keadaan tentera bergajah. Di situlah Allah SWT kalahkan. Baiklah, ya itu dia punya sejarah. Pelasapahnya apa dia? Kita kena tahu. Kita dihantar kat situ supaya kita tahu kuasa Allah. Tak ada siapa nak boleh nak kalah. Walaupun tentera bergajah hebat nak runtuhkan Kaabah, tapi Allah SWT pelihara Kaabah, tidak akan runtuh, tidak akan dapat dipindahkan ke yang lain. Malah tentera bergajah akan hancur lebur. Siapa yang meleburkan? Burung layang-layang. Cuba banding burung layang-layang dengan gajah yang besar. Telinga gajah pun besar telinga gajah, telinga burung layang-layang. Tapi dengan kehendak Allah, burung layang-layang yang kecil pun boleh kalahkan yang besar tentera bergajah. Itu maksud dengan itu. Jadi hikmat dan falsafah tempat yang macam itu kita doa, ya Allah, ya Tuhan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal mujahidin, Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin, fi Anbar, fi Janubi Thailand, fi Janubi Filipina, fi kulli makan, fi kulli zaman. Kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu, ya Allah, ya Tuhan, peliharakanlah umat-umat Islam seluruh dunia ini daripada musuh-musuhmu kufar Yahudi dan Nasrani. Macam kamu meliharakan Kaabah itu daripada dihancurkan oleh tentera Abraha dan tentera bergajah, kamu boleh kalahkan ya Allah dengan burung layang-layang. Doa kepada Allah, minta bukan kita saja selamat, seluruh umat Islam kita minta selamat. Tempatku. Cuba kalau kita tak tahu sejarah, oh ini Ustaz langsung tak ada atap, tak ada kemahnya, pasal ni Arab ni kurang duit dah pun. Memang dia macam itu. Jadi itulah dia kesempatan yang dalam keadaan sejuk, dalam keadaan lapar, kita berdoa pada Allah tentang keselamatan umat Islam di tangan Allah, dalam kuasaan Allah. Kalau dia nak selamatkan, dia boleh selamatkan. Walaupun musuh yang menyerang itu macam gajah dengan burung layang-layang, gajah pun kalah dengan burung layang-layang. Itu semuanya kuasa Allah. Itu dia tuan-tuan perasaan paham kita. Bila sampai situ nanti kita cerita lagi bab syarat-syarat pemalang, rukun, bila itu bab haji. Kalau haji ini sejarah dan tempat kita sampai. Jadi syahdu kita. Baik, Muzdalifah. Pernah sekali bas tak datang. Itu yang akhirnya sampai siang di Muzdalifah. Bila siang tu pula panas, matahari kita tak ada bumbung, tak ada apa. Malam sejuk, angin kuat. Bila siang, matahari panas. Pukul 9 ni macam kita pukul 12 tengah hari situ. Tak tahan duduk di situ. Atau doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan, peliharakan kami di sini Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi akhir bil-fadil. Biarlah itu tujuan. Itu dia Muzdalifah. Dapat kita nanti cukup syarat dalam perbincangan kita wajib haji nanti di Muzdalifah. Bas pun datang misalnya, kita akan dibawa ke Mina. Itu dia 6.9 km ataupun 7 kilo. Ya, kita dekat Mina. Di Muzdalifah ni kita jangkaunya sekejap saja. Nak ambil masa tengah malam, kalau bas lambat datang dah sampai siang. Di Mina kita akan berada nanti di kemah di Mina 3 hari ataupun 4 hari. Dalam masa yang 40 hari itu, 44 hari di Mina, di kemah di Mina tu, kita lebih kurang dekat situ 3 hari atau 4 hari. Nanti ikut perbincangan haji. Ada nampak awal 3 hari, ada nampak sani 4 hari. Itu boleh pilihan, nanti kita akan bincang syarat-syarat wajib haji. Tapi nak perkenalkan Mina. Apa sejarah Mina? Di sinilah sejarah Mina ni. Nabi Ibrahim sembelih anak Ismail.
Di bumi Mina juga. Itu namanya Mina, bumi korban. Atau yang di segi pelasapahnya, sejarahnya kita tahu itu bumi korban. Pelasapahnya dekat situ, cuba kita latih, kita biasakan di Mina selama 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam tu berkorban kita dekat situ. Apa dia korban? Bukan korban sembelih binatang. Kita korbankan kesenangan kita, kita korbankan kerahaan kita, kita korbankan apa yang ada pada kita untuk kawan-kawan kita yang lain. Apa nak korban besar? Makan muasasah bagi, minum muasasah bagi, keselesaan dekat Mina di khemah. Contohlah, kalau khemah nanti yang kecil 4 persegi, kita akan ditempatkan untuk 13 orang. Jangkanya sedanglah 13 orang. Tapi oleh kena orang ramai, ditempatkan dekat situ 17 orang, lebih 4 orang. Beg kita lagi 17 duduk dalam khemah tu, jadi 34 seolah-olah kan. Beg kita yang kita tarik bukan beg besar tu, beg yang hand lagi kan, itu satu jadi 34. Macam mana kita nak balik? Korban, macam mana nak korban kat situ? Kita korbankan hak kita nak baring itu bagi kepada orang. Orang lain pula bagi pula hak dia ke orang lain. Lama-lama 17 orang tu seorang pun tak ada baring, semua duduk sebab nak korban. Maksud saya tu siapa yang uzur-uzur, macam orang yang berusia, ya, orang tua tu bagi dia baring selesa dekat situ. Kita yang muda-muda ni sandar pun tak, sandar dekat tiang satu malam di Mina. Itu pengorbanan kita, tempat kita bagi kawan kan. Korban itu bukan korban mesti sembelih kambing. Nabi Ibrahim korban dia sembelih anak, tapi Allah SWT ganti dengan ibas. Kita memang disunatkan juga korban sembelih kambing siapa yang mampu. Tapi setiap detik situ kita kena korban untuk kawan-kawan kita yang satu maktab 2.500 orang. Korbankan itu. Anda minta hidup hanya mana mungkin saya beritahu lah, minta maaf kakak-kakak semua dalam khemah ni memang khemah kita sesat. Jadi yang muda-muda tu bagilah makcik kembali, biar berehat. Yang kita ni bolehlah bersama-sama. Okey lah, dia ikutlah. Besok pula saya datang pula, korbankanlah apa yang ada pada kawan-kawan. Jawab pula jemaah haji, Ustaz, malam semalam Ustaz, makcik tu kita bagi baring tak bangun-bangun sampai pagi. Malam ni Ustaz, biar kami pula baring, biar makcik pula bersandar, baru dia tahu. Oh itu saya kata bukan korban, itu adalah udang. Jangan, kita yang nampak, kita di sini tak nampak kan. Sini tempat puasa pada sebagainya, nanti di Mina timbul masalah. Itu korban tu. Boleh tak kita korban? Bukan korban wang ringgit apa semua. Korbankan keselesaan kita, kerehatan kita tu untuk orang lain. Kalau sama-sama macam tu lah tuan-tuan, cantik bagus. Itu dalam khemah. Tandas, itu yang saya beritahu. Korbankan. Kalau kita rasa-rasa nak buang air besar tu boleh tahan, itu jangan pergi ke tandas. Bagi orang yang tak tahan itu, yang kita punya, kita simpan. Mana simpan? Tak simpan lah. 3 hari ke 4 hari simpan. Esok balik ke buka, baru lumbuk dekat buka. Korban. Dia ketawa tu tahu. Dia kata pasal tak pernah melakukan, simpan pernah. Di sana nanti akan kita hadapi masalah. Maksudnya kalau nak berak-berak sikit tu boleh bertahan-tahan. Kalau lelaki ni pula tuan-tuan nak buang air kecil apa semua tu, kalau tandas penuh tu bagi orang yang nak perlu, ialah tandas tu dia pula macam tu keadaan. Kita carilah betul-betul air mineral. Guntinglah dekat sini. Di mana kalau kita duduklah selamanya. Apa sebab dia tak ada apa-apa. Rehat je saya. Tengok di sana disusun 8 orang, mana dulu. Baiklah, itu betul-betul berlaku nanti di Mina tu. Betul macam ni. Baik, macam mana kita nak buat? Kalau kita nak berkorban terpaksa masuk juga tandas, mula saya buatkan dulu.
Kita kena buat tuan-tuan, jangan macam kita di rumah kita. Kita nak masuk tandas berapa lama pun boleh. Kita kalau boleh masuk tandas itu seminimal boleh. Kalau boleh 1 minit, 1 minit. Macam mana Ustaz nak berak lagi, nak mandi, nak kencing, nak ambil wuduk 1 minit? Cuba jamakkan semua itu. Bukan sembahyang aja jamak. Semua dijamakkan dalam bila masuk je tandas itu sekaligus je. Masuk tandas tutup pintu, buka yang mandi punya mandi. Yang berak-berak, yang kencing punya kencing. 1 minit saja keluar. Padahal itu nanti jadi 5 minit kan. Kalau masuk ke gosok gigi, ya, berak lagi, istinja lagi, kencing lagi, baru ambil wuduk berapa minit. Atau dijamakkan sekali, masuk sekali, buat sekali harum. Jangan. Itu saya kata dia ni ketawa, pasal tak pernah berlaku. Mana pernah macam tu. Di sana nanti kena macam tu, dituntut kita. Atau Mina ini dinamakan bumi korban. Nanti kita bincanglah masalah menyelesaikan apa-apa sana. Bagi orang yang ada kemampuan untuk berulang alik ke hotel daripada Mina tu 3 hari 4 hari kan, balik nanti ke Mekah 7 kilo. Itu kalau daripada Kemah. Jadi yang mana yang mampu, yang sihat-sihat ni, tak payah tidur di Kemah. Pasal Kemah tadi kan nak bagi makcik-makcik, bagi-bagi tadi. Jadi orang nak tidur ni dekat Kemah. Kita yang sihat ni kalau boleh tak payah kita duduk di Kemah. Dapat syarat nanti kita bincang, wajib haji 6 jam duduk di Mina, dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah tu korban juga. Sama ada korban, kalau kita beli kenderaan, korban duit kita kan, kita balik ke Mekah nak bagi lapang ni yang 17 orang tadi. Kalau kita tak ada duit, korban kita jalan kaki kita 7 kilo daripada Kemah tu balik. Saya tahun tadi tuan-tuan, betul-betul saya praktikalkan betul-betul. Saya sendiri menguasai jalan kaki pulang balik. Sebab maktab saya maktab 82. Biasanya satu maktab tu 2.500. Tahun ni tadi maktab saya maktab 82, diisinya 2.680, hampir 2.700 syarikat. 11 syarikat duduk dekat situ. Jadi antaranya syarikat saya yang terbesar, kemudian yang lain yang kecil. Jumlahnya 2.700, 2.680, hampir 2.700. Padahal 2.500 pun dah sesat. Jadi saya anjurkan, jom siapa yang sihat, apa semua berjalan, ikut saya jalan. Cukup syarat di malam 6 jam, kita balik. Jadi lapar dekat Kemah. Pengorbanan itu semua pengorbanan kita tengok suasana keadaan. Masa itu juga saya ambil tindakan, jom siapa yang sihat ikut saya berjalan. Cukup dah 6 jam malam pertama, balik. Esok datang lagi, cukup 6 jam, balik lagi. Besok datang lagi, cukup 6 jam, balik lagi. Itu cara anda menyelesaikan haji nanti ada. Tapi kita nak tahu dia punya sejarah. Mina ni pula sejarah korban, falsafahnya. Kita nak cuba kita latih diri kita berkorban apa kesenangan kita untuk orang lain, untuk kawan-kawan kita. Jangan kita nak fikirkan diri kita saja. Biar kita susah sikit tak apa, orang lain lebih senang. Orang lain pula biar apa susah, asal Ustaz senang. Itu jadinya sama senang tu. Boleh juga biar aku senang, kamu susah tak apa. Kawan rupanya juga lagi biar kau susah, aku senang tak apa. Lama-lama jadi susah. Ini dimudah. Itu belum makan minum lagi mudah. Makan minum, kalau nasib lah muasasah sediakan cukup, tetapi itu bukan tabung haji sediakan. Di Arafah, Muzdalifah, Mina, makan minum itu bukan tabung haji. Kalau ikut pakej, bukan pakej yang sediakan, itu namanya muasasah yang sediakan. Jadi bayar duit daripada dia. Itu termasuk rumah kita. Apa doa Rabbi Yasir wala tu'asir itulah. Mudah-mudahan makan minum pun bagus, disediakan ikut waktu. Kadang-kadang tak ikut waktu. Ikut waktu pula kadang-kadang makanan ni pula tak selera dengan kita. Apa makanan ni? Ikan tongkol tu berenang dalam kuali. Kau dah berenang. Ikan tongkol tu beratnya, zuk berat, tak payah basuh, masuk dalam kuali, letak air, letak garam, letak bawang, dia itulah hindapan lain. Ikan tongkol yang masak siapa? Bangla. Itu Arab tu. Kalau kau masak tadi boleh tahan juga, masak Indonesia boleh tahan juga kan. Kalau Bangla yang masak, itu semua termasuk doa kita.
Doa Rabbi Yasir wala tu'asir, bukan bas saja, bukan kenderaan saja. Kita punya rais maktab pun mudah-mudahan bagus dia. Orang kaya dia, orang pemurah dia, orang prihatin dengan jemaah di bawah dia. Sebab itu bukan bawah tabung haji, bukan bawah fikir mana-mana, bukan. Ini muasasah punya. Tabung haji cuma memantau aja, membantu. Dia tak ada hak, tak ada apa. Nak bagi makan, nak bagi minum, tak ada. Semua itu muasasah. Doa itu. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan tak mudah di Arafah dan Pak Mina. Kita dapat rais maktab, ketua maktab yang baik, orang kaya, pemurah pula, prihatin dengan jemaah. Kadang-kadang yang saya kata plastik tadi kan, dia sendiri belikan sebab dia tahu kampung Darifah kita tak ada alasan. Kadang-kadang dibelikannya payung kalau dia baik. Di Arafah dia tiap orang dia bagi payung. Pernah sekali tu musim sejuk, rais maktab kami diberikan dia payung di Arafah. Dan jemaah pula kumpul. Apa kegiatan para perusahaan nak pergi Muzdalifah malam-malam bagi payung. Hujan tu setahun sekali, bukan ada hujan. Ini malam di Muzdalifah. Lepas Arafah petang nak Muzdalifah tu kan dibagi dia payung. Rupanya dia tahu rais maktab tu prihatin dengan jemaah. Musim sejuk, malam di Muzdalifah kena pakai payung. Macam mana guna payung? Buka payung, mana angin datang, letak pada situ payung. Angin datang belakang, letak payung dekat belakang. Itu rahsianya, kita tak tahu ingin payung panas dengan hujan saja. Rupanya boleh menahan angin. Jadi ramai jemaah saya diagih pada kawan-kawan, buat apa bawa payung besar, berat-berat beg ditinggal. Ada yang rajin bawa tu, bawa 3-4, disayang payung tu kan. Sampai dekat Muzdalifah, bila menggigil nak cari payung. Saya kata siapa yang ambil payung yang serang dekat Muzdalifah, buruk siku. Belum jemaah. Tidaklah begitu maksud saya dulu yang sebelumnya di Arafah, kenapa tak nak bawa? Ada rahsianya. Kita kan tak tergambar tu kan. Kalau rais maktab kita doakan Rabbi Yasir wala tu'asir, termasuk itu. Bukan kenderaan saja, bukan apa saja. Ketua itu pun juga kita doa yang cantik, yang bagus, yang mudah untuk kita. Kalau pun yang baik itu tak tahu makanan tak habis. Biskut ni berkotak-kotak nak bawa aja pun boleh. Untuk kalau pun yang baik, doa tu semua. Kita tak tahu siapa dia nak bagi kita kan. Baik itu di Mina. Lepas di Mina nanti baru balik kita ke Mekah. Balik ke Mekah tu kita dah duduk misalnya sebelum wukuf, sebelum ke Arafah, katakanlah 15 hari. Jadi ada bagi lagi berapa hari, jumlahnya sampai 23 hari. Baru kita balik. Itu tempat-tempat yang kita pergi untuk pindahan lah. Boleh tengok saya Madinah ke Mekah 437, Judah di Madinah 414, daripada Judah pergi ke Mekah 75 kilo, Mekah pergi Arafah 22 kilo, Arafah pergi Muzdalifah 8, Muzdalifah pergi Mina hampir 7 kilo, Mina pergi Mekah pula hampir 7 kilo. Semua bergerak kita nanti buat haji itu. Itu yang tuan-tuan gambaran ni kena sihat. Bukan dulu hanya di hotel, dia mana dulu. Ini tidak, pergerakan tu naik bas, turun naik bas, turun naik bas, turun naik bas, kena sihat. Tergambar ni, itu yang penting kesihatan. Jadi kalau ada orang tua dia kena tunggu dia kan. Kalau tak ada anak, kalau tak ada anak pun kita bawa pulus lebih sedikit. Cari orang sana untuk tolak. Kalau dia tak boleh, ni bukan duduk setempat, nanti jauh pula tu. Dengan kenderaan tu pula tuan-tuan, itu semua muasasah sediakan kenderaan. Daripada Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, semua muasasah menyediakan. Kalau yang muasasah baik, dicari bas yang cantik. Kalau muasasah kena yang telefon, dibaginya bas yang setahun sekali keluar. Pernah tak nampak bas setahun sekali keluar, musim haji je keluar. Tak musim haji, disimpan di padang pasir. Nanti tahun depan baru start ini. Kalau kena yang macam itu, teruk dia. Saya pernah kena naik bas, bawa jemaah, tak handbrake, tak. Bila dia berhenti, tak. Kata jemaah, apa tu Ustaz? Kata apa-apa. Saya duduk dekat depan tu, tahulah rupanya dibawa batu sebiji besar dekat tangga bas. Bila nak berhenti, dia turun tangga tu, letak dekat tayar, letak ke bas untuk duduk belakang.
handbrake tak ada. Bila nak jalan pula angkat dah. Apa tu Ustaz? Macam ada benda jatuh je. Tak ada apa-apa. Bila dah balik ke rumah, saya tahu dah bas yang kita nak handbrake pun tak ada. Astagfirullahaladzim Ustaz, dah mungkin macam ni bas macam ni. Dia tahulah dia naik kereta macam mana kalau tak ada handbrake kan. Sampai macam tu. Kalau kena yang macam tu. Tapi kalau kena muasasah yang baik, Rabbi Yasir wala tu'asir, dicarikan bas. Termasuk semua tu dalam pergerakan kita selama 44 hari. Macam itulah. Boleh tu ya? Jadi nanti bila sampai 4 tahun sejarah tahun bersama. Baik, sedikit lagi masa nak ulas mengenai tentang Mekah. Di Mekah ni nanti apa yang terlibat dengan kita ni? Di masa di Mekah. Ini yang terlibat dengan kita, tawaf. Mengelilingi Kaabah. Nanti rukun haji ada, rukun umrah ada, tawaf sunat ada, tawaf qudum ada, tawaf wadah ada, tawaf nazar ada, macam-macam tawaf. Tawaf mengelilingi Kaabah. Apa dia punya falsafah tawaf? Jadi bila kita tawaf tu nanti kita terasa lah kita buat ibadat walaupun berjalan macam tu kan dia ada syarat-syaratnya. Ya. Tapi tawaf tu apa dia punya falsafah? Tuan-tuan kena gambarkan. Tawaf ini simbolik saja. Pengertian tawaf tu mengelilingi Kaabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat itu. Makin kita banyak tawaf, makin kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri. Memang syarat-syarat. Tawaf. Baik, itu dia punya pengertian. Ibadat tawaf tu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu 7 kali pusing. Maknanya biarlah 7 hari kita mendekatkan diri, tak ada waktu rehat. 7 kali pusing itu 7 hari seminggu. Dia punya falsafah. Jangan mendekatkan diri kepada Allah, tahan kepada Allah. Rehat je lah. Cuti lah. Satu hak kita cuti lah. Mana boleh Ahad pun kena tahan kepada Allah, Ahad pun kena dekatkan diri kepada Allah. Aku tawaf. Falsafahnya apa dia tuan-tuan? Falsafahnya menggambarkan ya seluruh makhluk kalau dia tahan patuh kepada Allah SWT, semuanya berpusing macam kita mengelilingi Kaabah, mengkidikkan Kaabah. Cuba tanya, apa juga yang berpusing dia ikut perintah Allah SWT? Bumi yang kita duduk, berpusing tak dia? Pusing 24 jam. Tapi pusing dia, pusing macam kita tahu. Matahari pusing tak? Pusing. Bulan pusing tak? Pusing. Bintang berpusing tak? Berpusing. Angin puting beliung berpusing tak? Berpusing. Dia pusing macam kita tawaf. Maknanya falsafah yang bila kita tawaf ni tuan-tuan, mengasuh, mendidik kita macam makhluk-makhluk lain. Seluruh alam ini tahan pada Allah SWT macam ni. Ini kalau saya tanya, darah kita yang ada di badan, di badan kita yang bergerak semua macam kita tawaf tuan-tuan. Tanyalah para doktor perubatan yang daripada jantung, dipomp oleh jantung. Dia tak macam tu. Dia tak macam jam jalan tu. Dia macam kita tawaf. Darah-darahnya semuanya macam tu. Zarah, atom, apa semua tu kalau dia berpusing, semua dia berpusing macam kita tawaf. Punting beliung kalau dia berpusing, dia macam ni ke? Tak ada, dia pusing macam tu. Tsunami, ada tsunami, cerita tsunami di Aceh. Macam mana dia hancurkan Aceh? Macam tawaf. Dia datang kepada laut begini, lepas tu dia pusing. Habis semua di darat. Mula daripada laut, ditariknya ke laut, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia sampai bumi, dia pusing. Macam tawaf pula. Dia tak macam tu. Dia macam tu. Jadi artinya tuan-tuan, bila kita tawaf nanti, kita merasa makhluk-makhluk Allah yang besar macam bumi dan alam ini pun patuh kepada Allah. Buat macam itu. Kita mesti apa? Jadi bila macam tu tuan-tuan, bila tawaf nanti syahdu kita ada merasa kita ni kerdilnya makhluk Allah yang macam ni, itu yang kita tawaf tu. Jadi perbuatan tawaf tu ada mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang jadinya kalau kita khusyuk tawaf ni tuan-tuan, dia rumput orang pun kita tak marah. Tapi cuba kalau kita tawaf saja nak pusing itu. Bila dia rempuk orang, rempuk. Masa muda ni baru tahu. Baru jalan balik. Ada orang rempuk lagi. Tengok. Kalau dia khusyuk tuan-tuan, dia tak terasa orang rempuk pun dia tak terasa.
Kalau dia rasa pun dia maafkan, mungkin dia juga dilumpuh orang bukan sengaja. Tapi kalau yang kita pergi tawaf, dia datang depan itu, memang berpuluh-puluh itu memang tak sengaja pula tu. Itu macam mana kita nak lawan ke? Kita ingat kita tawaf, kita berhenti bagi dia lalu. Dia mungkin tak tahu macam kita tahu ni. Kalau dia ada nak potong itu, nak lintas, kita nak tawaf depan kita, kita berhenti bagi jalan dia. Silakan, kita berhenti. Dan habis itu baru kita jalan. Itu yang jadi selamat kita. Yang jadi tak selamat, dia rempuk, dia tak tawaf lagi, kita tawaf, rempuk juga. Lawan besar badan itu. Sebab yang besar itu yang menang, yang kecil tercampak. Jangan. Di samping hati kita tu, kita syahdu tadi, merasa kita ni siapa lah, makhluk Allah yang kecil. Makhluk bumi yang besar tu berpusing macam kita tawaf setiap masa 24 jam. Kalau dia tak berpusing bumi ni, tuan-tuan dah tahu kita jadi apa. Dia patut pada kita tawaf. Ini rahsia tawaf itu di Mekah. Baik, Hajar Aswad itu lebihkan saja. Tak ada dalam masa haji, tapi jangan nak pula berebut datang keluar pucuk Hajar Aswad, pucuk Hajar Aswad. Itu sebenarnya kalau dapat. Tapi jangan buat salah kita. Dia pucuk Hajar Aswad bukan main. Habis orang bercampur. Itulah buat sunat kampung. Jadi jangan, itu memang ada kelebihan Hajar Aswad tu, tapi untuk sunat tak masuk rukun-rukun haji. Tarikat Zamzam pun ada dekat situ, Masjid Ismail pun ada situ, Makam Ibrahim pun ada situ. Itu sejarah-sejarahnya zaman Ibrahim dan Ismail. Tapi itu semua tak terlibat dalam kerja. Di tawaf itu nanti yang terlibat. Lepas tu sa'i, sa'i juga, sa'i daripada Safa Marwah itu nanti umrah pun ada, ya, haji pun ada sa'i. Sa'i itu berjalannya daripada Safa Marwah. Baik sejarahnya, siapa yang memulakan sa'i? Berjalan Siti Hajar. Bila kita jadi rukun haji, rukun umrah, bila kita sa'i itu macam Siti Hajar lah. Tapi Siti Hajar dia tak buat haji, dia sa'i berjalan antara Safa Marwah, dia ada hajat. Apa dia hajat? Dia nak carikan air anak dia Ismail masa kecil dekat Ka'bah, kehabisan air nak minum, nangis. Jadi dia naik untuk pergi Ka'bah. Kalau ada orang-orang balik daripada Syam nak ke Yaman bawa air, dia nak minta 1 gelas, 2 gelas, tak ada. Ini jalan sampai ke Marwah. Naik bukit Marwah pun ada orang lalu bawa air, tak ada. Pulang alik sampai 7 kali. Jadi artinya sa'i, tuan-tuan, dia punya pelasapahnya mendidik, mengasuh kita untuk kita bekerja, berusaha dalam hidup ini. Jangan berhenti. Namanya pun sa'yu, sa'i itu berjalan, berusaha, bekerja, cari jalan. Ada matlamat yang kita nak. Siti Hajar dia berjalan, apa matlamat? Matlamatnya nak air, tak hentinya. Akhirnya bila 7 kali dia berjalan, nampak dekat tumit Nabi Ismail air keluar. Itu yang telaga Zamzam tu. Zamzam, mana kepuk buat pinting. Ataupun Zamzam tu air yang keluar daripada bumi, membuat buat pinting pasir. Zamzam. Itu yang telaga Zamzam. Jadi maknanya dia berusaha 7 kali, hasrat untuk bagi minum anak tadi tercapai. Walaupun permintaan dia, kalau ada orang baru nak minta sikit saja. Tapi tuan-tuan, kalau kita berusaha, berikhtiar, bekerja macam Siti Hajar tadi, kehendak Siti Hajar, dia nak minta air segelas 2 gelas saja. Allah SWT maha mengetahui keperluan. Walaupun nak minta segelas 2 gelas, keperluan air itu bukan segelas 2 gelas. Oleh itu Allah SWT bagi hajat Siti Hajar, bukan ada orang bawa segelas 2 gelas. Allah SWT keluarkan daripada bumi air Zamzam. Boleh pakai, boleh guna sampai hari kiamat, bukan zaman Ismail. Jadi artinya tuan-tuan, kalau kita berusaha dalam dunia, kita memang ada target kita sekian, tapi Allah mengetahui keperluan kita. Mungkin kalau kita minta 10, keperluan kita
uji dunia dan sebagainya. Allah tak boleh bagi 100, kita minta 10 aja. Bila kita berusaha nak cari 10, kata Allah SWT 10 kamu tak cukup, dia bagi 100. Macam Siti Hajar nak minta 1 gelas tapi dibagi 1 gelas. Itu pula sapaknya sama. Jadi bila kita berjalan untuk tuan ibadah dan melatih diri kita berusaha dan ada matlamat kita. Jadi kalau kita dalam haji nanti jadi rukun haji, kalau umrah jadi rukun umrah. Kalau kita tahu untuk berjalan macam itu pula sapah dan pengertian dan sejarahnya, daripada sapah ke Marwah itu kita tak nampak jauh, berjalan aja sampai, berjalan aja sampai. Tapi kalau kita saja berjalan aja, tengok jauh waktu malu tu mulai sakit itu. Baru sekali rawat dia jadinya macam itu. Tapi kalau kita ingat ibadat, sejarah dan bersapah yang kita nak buat itu, melatih, mendidik diri kita, tak rasa jauh, jalan aja sampai, balik lagi sampai. Itu yang saya nak maksudkan, biar apa yang kita buat itu di dalam jiwa kita sama-sama menghayati, mengikuti. Itu haji ni tuan-tuan, bukannya pergerakan jasmani, tapi haji itu ialah jasmani dan rohani. Memang nampak jasmani. Kalau jasmani yang kita bawa letih kita. Tapi kalau dengan rohani, okay. Macam tahun tadi tuan-tuan saya buat jemaah saya yang saya dah putuskan, yang mana sihat-sihat mari kita berulang, bagi peluang pada makcik-makcik yang mundur dan sebagainya penduduk kat kemah, kita ulang balik hari-hari yang 3 hari, 4 hari itu ulang balik jalan. Tapi berjalan saya kata jangan kosong. Kita bukan balik-balik nak muka kosong je. Isi. Apa nak isi tu? Berjalan tu ada yang baca dengan subhanallah. Dia cuba daripada tempat jumrah melontar kembali ke hotel 3,600 saja subhanallah sampai. Subhanallah. 3,600 sampai. Jangan tengok lagi jauh. Jangan ditengok, jalan saja. Jadi biar nanti pergerakan haji kita yang kita buat tu jangan bergerak luar saja, biar jiwa dia tahu. Tahunya apa? Sejarahnya begini, falsafahnya begini. Itu belum di Mina tu yang melontar-lontar nanti kan, melontar-lontar ada Allah. Balik saja. Itu pun nak khusus juga nak melontar. Kapan yang balik juga kan? Kembali kan ada? Tak ada. Ambil batu balik. Jadi juga ada falsafahnya, bukan sembarang baling-baling. Itu tahu sejarahnya dulu. Nabi Ibrahim bila sampai nak sembelih anak korban, syaitan pun ganggu. Kalau bahasa kita kan, bodoh punya bapa, anak dah besar nak disembelih. Kata Allah Ta'ala, ambil batu Ibrahim balik syaitan. Dululah, sekarang yang belah mana syaitan? Nampak-nampak. Bukan ini dah jadi wajib haji. Sejarahnya dulu kita tahu Ibrahim tu. Lepas tu bila Ismail sanggup merebahkan badan nak disembelih, syaitan pula bunyi, bodoh punya anak, ayah nak sembelih mau pula, patut lari je lah. Itu syaitan punya. Kata Allah SWT balik, aku balik syaitan tu. Siti Hajar pula, Allah, seorang mak, seorang isteri, anak bukan main, nak jaga anak besar sampai dewasa macam